Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sejarah Tingkatan 2 bersama saya Cikgu Faiz. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan juga menjaga keselamatan kamu daripada wabak penyakit COVID yang sedang melanda negara kita sekarang. Baik, apa khabar semua ya? Jadi cikgu harap sebelum kita memulakan kelas kita, kamu telah bersedia dengan buku teks dan juga modul yang telah diberikan. Okey, baik, pada sesi pembelajaran pada hari ini kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita masih pada bab 6, tetapi kita akan teruskan untuk subtopik yang terakhir, iaitu kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, baik. Di hadapan kamu ni ada gambar seorang ibu bersama dua orang anaknya. Okey, baik. Kalau kita tengok daripada gambar ini, kita boleh lihat yang pengorbanan seorang ibu ini untuk memberikan makan kepada anaknya. Dia sanggup memotong dirinya untuk memberi makan kepada anaknya. Jadi boleh kita umpamakan sebagai seorang ibu tu adalah guru dan yang anak itu adalah murid. Jadi dekat situ boleh kita andaikan bahawa betapa susahnya seorang guru itu untuk menyampaikan ilmu kepada kamu. Maka hargailah, ikutilah kelas PDPR yang cikgu buat. Melainkan jika kamu betul-betul tidak dapat ikut atas sebab-sebab tertentu seperti tiada capaian internet, ketiadaan peranti dan benda-benda yang boleh menyebabkan kamu tidak dapat mengikuti kelas PDPR ini. Okey, baik. Cikgu pun tak nak bual panjang pasal benda ni. Okey, untuk tajuk hari ni kita tengok dulu pengenalan dia. Kesultanan Johor Riau muncul sebagai sebuah kerajaan kuat dan unggul di alam Melayu. Kesultanan ini mencapai kegemilangannya dalam aspek perdagangan persuratan Melayu. Kesultanan ini juga berusaha mengembalikan tradisi perdagangan dengan India, Arab dan Cina. Okey, kamu cuma tengok perkataan yang cikgu bolkan itu. Kerajaan kuat, unggul, perdagangan, persuratan, mengembalikan tradisi perdagangan India, Arab dan Cina. Itu adalah poin-poin yang akan kita belajar pada kelas hari ini. Okey, baik. Pusat perdagangan yang unggul. Okey, cuba tengok buku teks kamu. Sama je dengan apa yang dipaparkan oleh cikgu ini pada muka surat 104 dan 105. Okey, ada empat yang merupakan faktor kepada kegemilangan Kesultanan Johor Riau ini. Yang itu kamu boleh tengok di dalam buku teks kamu, sama macam yang cikgu paparkan pada video ini. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, kedudukan strategi. Semua yang sedia maklum dalam kelas yang lepas pun cikgu ada cakap Kesultanan Johor Riau ni dia buka pusat pemerintahan dia kebanyakannya di tepi sungai. Jadi kalau kamu tengok peta yang dekat muka surat 104 ni, okey, ini ada beberapa dia punya pelabuhan dia. Contohnya Batu Hampa, Batu Sawah, lagi apa tu, Pancur dan Johor Lama. Okey, kedudukan pelabuhan-pelabuhan ini di muara sungai sangat strategik kerana muara Sungai Johor ini dia luas dan dalam dan kapal-kapal boleh mudik masuk untuk pergi ke pelabuhan ini.
Okey, selain itu juga kedudukan kedudukan Kesultanan Johor Riau ni, dia ni terletak di selatan Selat Melaka. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, sini ni kalau gambar ni dicerita pasal Melaka ni. Ni cikgu ambil kat buku teks juga, tapi kita abaikan Melaka ni. Cuma kita tengok je arrow ni sebagai contoh dia punya laluan. Okey, kat mana tadi Johor tu? Johor tu di bawah ni kan. Okey, kamu tengok kedudukan dia di selatan Selat Melaka. Ni celah ni adalah Selat Melaka. Kedudukan dia di sini. Jadi kedudukan dia tu sangat strategik, dapat mengawal lalu lintas kapal dagang daripada timur dan barat. Daripada timur sini dan barat. Mana nanti kapal lalu sini, dia mesti akan singgah sini. Jadi dia dapat kawal. Di samping dia dapat kawal tu, pedagang-pedagang tu akan masuk berdagang dekat Johor. Okey, Pelabuhan Riau yang terletak di simpang lalu lintas maritim yang sangat strategik menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Di mana Pelabuhan Riau? Ni dekat sini. Pelabuhan Riau ni Pelabuhan Riau dekat sini. So dia duduk tengah-tengah ni. Ni Selat Melaka. Pelabuhan Johor Riau ni dia dekat kawasan ni, kawasan barat Selat Melaka. Okey, seterusnya tumpuan para pedagang. Okey, untuk makluman kamu, pedagang-pedagang yang datang ke Johor ni bukannya sekadar pedagang daripada kerajaan-kerajaan alam Melayu yang kita pernah belajar yang dekat ni. Pedagang-pedagang yang dari jauh, dari China, dari Gujarat, dari Belanda, dari Inggeris. Mesti kamu pelik dengan Gujarat tu kan. Okey, Gujarat ni India sebenarnya. Pedagang dari India. Selain tu juga pedagang dari Jawa pun ada datang. Pedagang daripada Jawa ni, dia tak suka berdagang di Melaka kerana dia tidak suka berurusan dengan orang Portugis. Okey, selain daripada tu, pedagang Siam pun turut datang ke Johor untuk berniaga. Kita tengok ni tadi ni bayangkan ni, daripada Siam ni turun pergi kat Johor untuk berniaga. Punya jauhnya untuk berniaga. Okey, lagi apa lagi? Turut menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan lain di alam Melayu. Okey, kita dah belajar banyak kan kerajaan di alam Melayu. Jadi kerajaan-kerajaan di alam Melayu yang lain tu pun turut datang juga ke Johor untuk berdagang. Okey, poin yang ketiga, kamu tengok muka surat 105 muka surat 105. Okey, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Okey, ambil satu contoh Okey, kita tengok yang belah kanan ni dulu yang ni, yang belah kanan ni yang ada tembikar Cina dengan kain sutera ni. Kita ambil satu contoh Pelabuhan Batu Sawar. Pelabuhan Batu Sawar ni atas ni ni. Pelabuhan Batu Sawar ni dia merupakan pusat perdagangan untuk barang-barang yang dibawa daripada China. Apa dia barang-barang yang dibawa daripada China? Kamu boleh baca kat sini. Ada benang emas, kain sutera putih, tembikar, seramik, apa semua dibawa ke situ untuk didagangkan. Selain tu juga pedagang Jawa ni pedagang Jawa. Mana Jawa? Ni daripada Jawa ni pedagang ni datang berdagang kat sini. Dia berdagang apa? Dia berdagang beras. Okey, pedagang dari Gujarat, India, dia datang bawa kain, wangian dan manik. Selain tu juga Johor, macam cikgu cerita tadi, dia mendapatkan bekalan beras daripada pedagang Siam. Dia datang. Okey, untuk yang tempat di bawah jajahan dan naungan Johor, dia ada juga barang-barang untuk dia didagangkan. Contohnya macam lada hitam, biji timah dan emas. Benda-benda tu pun dibawa ke pusat pengumpulan ni, di Pelabuhan Johor ni. Selain daripada tu, biji timah daripada Kelang, Sungai Ujong, Bernam, Pulau Bangka, Sumatera. Lepas tu lada hitam dari Jambi, emas dari Indragiri pun dibawa juga ke
pelabuhan Johor Riau ni. Okey, kalau barang-barang tempatan macam kelapa kering, kayu gaharu, dama, kelembak, sagu, pinang, ikan masin tu pun turut didatangkan dari Pahang, Sumatera, Kepulauan Riau pun semua dibawa ke pelabuhan Johor Riau. Okey, nak cerita pada masa tu punyalah sibuknya pelabuhan Johor Riau ni, sampai kapal dagang yang datang berlabuh ni 500 biji, 600 biji. Tak tahulah nak gambarkan macam mana ya keadaan tu. Itu poin yang keempat. Okey, kapal-kapal yang berlabuh ni contohnya kapal-kapal daripada Siam, daripada Portugis, daripada Inggeris dan serata Kepulauan Melayu lah, punya busynya masa tu di pelabuhan Johor Riau. Okey, kita tengok seterusnya. Ini ringkasan tadi ya. Apa yang faktor kegemilangan dia tu. Faktor kegemilangan dia adalah sebagai pusat perdagangan yang unggul. Ada 4 poin. Ini selalu ditanya dalam soalan. Kedudukan strategik. Apa dia kedudukan strategik tadi? Sungai Johor yang luas, dalam. Apa lagi? Tumpuan para pedagang. Siapa pedagang yang datang? Pusat pengumpulan. Apa benda yang dibawa? Siapa yang guna? Kan? Okey. Kesibukan pelabuhan, macam mana digambarkan masa tu. Itu adalah poin yang kita telah belajar tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Pengurusan pelabuhan. Kamu ingat pelabuhan dia ni pelabuhan biasa ke? Pelabuhan dia ni pelabuhan yang sangat sistematik. Maknanya dah macam pelabuhan zaman sekarang. Ada pengurusan tersendiri. Okey, kita tengok. Okey, untuk pengurusan pelabuhan ni dia ada 5 poin utama. Yang pertama adalah dari segi kemudahannya. Yang kedua, urusan jual belinya. Yang ketiga, sistem naungannya. Yang keempat, peranan orang yang dekat situ, orang yang dekat pelabuhan tu, orang laut nama dia. Dan yang kelima adalah kemudahan yang disediakan. Okey, punyalah bagus ya. Punyalah bagusnya pelabuhan Johor Riau masa tu, sampai dia ada pengurusannya sendiri. Okey, yang pertama kita nak cerita pasal kemudahan pelabuhan. Okey, di pelabuhan Johor Riau ketika itu dia ada perkhidmatan untuk menyimpan barang. Barang-barang ni kan takkan nak biar je atas kapal kan, kalau pedagang-pedagang lain yang bawa kan. Jadi dia ada gudang dia. Jadi barang-barang tu dapat disimpan dan dapat mengelakkan daripada rosak. Okey, selain tu juga dekat dia punya gudang tu ada orang-orang yang dah terlatih untuk bantu bagi urusan-urusan perdagangan. Contohnya kalau pedagang daripada China datang. Okey. Jadi untuk urusan-urusan itu akan ada orang yang bantu. Punya bagus dia punya servis masa itu. Okey, yang kedua kita tengok urusan jual beli. Okey, untuk pengetahuan kamu seperti yang kita dah belajar, yang mengasaskan Kesultanan Johor ini adalah Kesultanan Johor Riau ini adalah Raja Ali atau nama lain dia Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey, apa yang bagusnya pasal Sultan Alauddin Riayat Shah I ini, dia telah memperkenalkan mata wang emas yang dipanggil sebagai mas, mata wang perak yang dipanggil sebagai kupang, dan mata wang timah yang dipanggil sebagai katun. Kamu boleh tengok gambar pada muka surat 106 ini. Okey, tujuan dia adalah untuk dia nak ubah. Kalau sebelum ni perdagangan dijalankan secara tukar barang, tapi dia nak ubah lebih sistematik kepada menggunakan kaedah mata wang. Okey, dah lama dah selepas tu, pada abad ke-18, mata wang asing pula macam dolar Spanyol, dolar Mexico, duit Belanda pun juga digunakan secara terbuka di pelabuhan Johor. Maknanya dia punya pelabuhan tu universal. Okey. Untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan jual beli dan sebagainya, kutipan cukai dan sebagainya,
ada seorang yang ditugaskan dan dipanggil sebagai Syah Bandar. Dia ni merupakan salah seorang pembesar lah yang dilantik untuk menjalankan tanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan. Okey, yang ketiga adalah sistem naungan. Sistem naungan ni apa dia? Kalau ikut kefahaman cikgu lah, secara mudahnya, sistem naungan ni dia macam pelindungan lah. Maksudnya macam mana cikgu nak cakap maksudnya orang yang berpengaruh, orang yang kaya, orang yang berpengaruh lah, dia akan menaungi pedagang-pedagang luar dan pedagang-pedagang tempatan. Okey, sebahagian daripada hasil keuntungan itu diberi kepada pihak yang memberi naungan dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Kita tak tahulah macam mana kaedah dia tu, tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, melalui sistem naungan ini juga pedagang mudah untuk dapatkan surat kebenaran daripada Belanda dan dapat belayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Maknanya orang yang datang berdagang, tak kira lah daripada mana sekalipun masa tu, apabila dia duduk di dalam sistem naungan ni, dia terlindung lah, macam insurans lah kononnya pada masa itu. Okey, yang keempat adalah peranan orang laut. Siapa dia orang laut ni? Okey, orang laut ni dia macam pengawal lah, pengawal pelabuhan. Dia ni semualah kerja-kerja dia buat dekat pelabuhan Johor Riau masa tu. Contohnya macam tunda kapal dagang, berikan tunjuk arah, jadi pengawal untuk perairan Johor dan Selat Melaka. Selain tu juga peranan orang laut ni dia macam angkatan tentera lah pada masa tu, untuk menjaga keselamatan Kesultanan Johor Riau. Macam mana gambaran dia orang laut ni? Tu kamu boleh tengok pada muka surat 107 ni, gambar kat atas ni. Ni. Okey. Yang kelima, specialnya pengurusan pelabuhan Johor Riau ni pada masa tu dia ada kemudahan untuk membaiki dan membina kapal. Orang laut ni bukannya setakat dia tugas untuk menjaga, mengawal, menunda tentera angkatan laut saja, dia pun ada juga kemahiran untuk membaiki dan membina kapal. Jadi masa tu mudah, kalau rosak, ada kapal-kapal pedagang ni yang rosak, boleh terus baiki. Okey, ni ringkasan dia tadi pengurusan pelabuhan tu. Kamu boleh baca lah sini. Ini pun sering kali ditanya di dalam soalan. Jadi cikgu harap kamu dapat memberi tumpuan. Okey, cikgu harap kamu faham setakat ni. Okey, kita akan teruskan sikit lagi. Okey, yang terakhir, pusat persuratan. Okey, yang pusat persuratan ni dia agak perlukan tumpuan sikit untuk faham. Okey, pusat persuratan. Okey, kamu buka buku teks kamu, muka surat 108. Okey, kita tengok poin yang atas sekali tu. Penghasilan karya persuratan membuktikan Kesultanan Johor Riau juga tidak ketandusan dengan karya agung dan tokoh persuratan yang berkaliber Batu Sawar dan Pulau Penyengat. Riau memainkan peranan penting dalam perkembangan penulisan karya persuratan berkaitan kerajaan Melayu. Okey, Batu Sawar, Pulau Penyengat dan Riau ni adalah pelabuhan yang ada di kerajaan Kesultanan Johor Riau. Okey, apa dia karya agung ni? Okey, karya agung ni dia bermaksud karya yang ditulis dalam bahasa Melayu, yang dapat mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai, kepercayaan, falsafah atau pandangan terhadap bangsa Melayu. Maksud dia, contoh okey, kamu katakanlah kalau kamu baca satu novel lah kan, contoh novel patriotik. Bila kamu baca je novel tu, kamu pun tersedar, oh betapa sayangnya kamu terhadap negara. Jadi maksud dia karya agung ni macam itulah lebih kurang penulisan yang wujud pada masa tu, yang ditulis ni
pesuratan yang dihasilkan pada masa tu, bila dihayati, dibaca, dia dapat menimbulkan rasa macam tu. Antara karya-karya yang agung ni yang terkenal lah. Okey, kamu boleh tengok 108. Yang pertama Sulalatus Salatin, yang kedua Hikayat Hantuah. Ini memang biasa ni. Nama ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, Sulalatus Salatin ni dia ceritakan pasal keturunan raja-raja Melaka. Ada istiadat kerajaan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Cerita sekarang ni dekat Johor, Riau, tapi karya-karya agung yang dihasilkan menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya masih meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat ketika itu tentang kewujudannya, kehebatan dan kewujudan orang masyarakat Melayu pada masa itu. Okey, Hikayat Hantuah pula dia cerita pasal ketaatan dan kesetiaan Hantuah ni kepada raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tokoh pesuratan yang kira terkenal lah di kerajaan di Kesultanan Johor Riau pada masa itu. Dia dipanggil Tun Sri Lanang. Dia punya penerangan dia kamu boleh tengok lah dekat buku ni. Jadi karya-karya lain yang ada pada masa tu contohnya Tajul Salatin, Tufat An-Nafis, apalagi Gurindam 12, Hikayat Anak Paneh. Dan kamu boleh tengoklah tu siapa yang tulis tu. Itu pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, baik, selesai untuk itu. Ini secara ringkasnya pusat pesuratan tadi. Okey, baik. Jadi sudah tamat kita punya kelas PDPR pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat melengkapkan Google Form yang cikgu berikan. Gunakan pengetahuan yang cikgu bagi di dalam video yang kamu tonton ini. Pakai buku teks kamu sebagai rujukan untuk bantu kamu jawab soalan. Jangan main buka, main tekan-tekan tak tahu apa kan. Skor tak ada. Jadi cikgu ni akan membuat pentaksiran kepada kamu. Cikgu akan tengok, cikgu akan uji, cikgu akan nilai setakat mana kefahaman kamu. Okey, cikgu juga akan rekodkan kamu punya penglibatan berdasarkan Google Form tersebut. Jadi bertemu lagi kita pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum.